Tiba-tiba ada di kalangan tentera Talut ni bukan sekadar minum qaup dengan tangan, bahkan terjun, berenang, minum berteguk-teguk. Lalu akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Yang minum banyak ni last-last tak larat pergi perang. Dia perut boroi, banyak air, cuaca panas, kau rendam tiba-tiba, badan terperanjat, demam dan sebagainya. Akhirnya setelah ditapis-tapis, tinggallah 313 orang sahaja. Betul-betul bilangan tentera Badar tuan-tuan. Dan dalam peperangan Badar pun kita tahu 313 ni mengalahkan 1000 tentera yang lengkap bersenjata. Maka kita kena ingat, ramai ke tak ramai itu pandangan manusia. Wa man nasru illa min indillah, kemenangan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala nak bagi kalah, nak bagi menang, itu hak dia, tapi kita wajib berusaha. Kita mesti ada persediaan. Allah kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan persiapkan diri kamu mastata'tum, sekadar yang kamu mampu, min quwwatin, daripada kekuatan, wa min ribatil khaili, daripada kekuatan tentera berkuda dan sebagainya. Okeylah. Lalu apabila ada di kalangan para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain yang baru masuk Islam, yang kita sebutkan tadi tak ramai pun, 2000 orang, 2000 inilah menjejaskan perjuangan Nabi, menyebabkan pada peringkat awal kalah Nabi SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tuni ankum syai'ah wa daqat alaikumul ardu bima rahubat thumma walaitum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha ila akhiril ayah. Allah kata wa yauma hunainin, dan ingat pada hari Hunain, peperangan Hunain, iz a'jabatkum kathratukum, ketika kamu rasa takjub dengan ramainya bilangan tentera kamu, 12,000. Falam tughni ankum syai'ah, tapi 12,000 ni tak boleh buat benda berhadapan dengan tentera kafir yang tak ramai. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat, sehingga kamu merasakan sempit dunia ini, hampir-hampir mengalami kekalahan. Kalaulah tak kerana rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, takkan menangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak sebut pentingnya kita ni, saya, tuan-tuan, acik-acik semua, kita duduk dalam perjuangan Islam, kita faham tarbiyah, kita masuk tarbiyah dan kita reti sangat. Berjuang Islam ni biar betul niat hanya kerana Allah, dan matlamat kita hanyalah untuk melihat Islam dilaksanakan. Jangan kita terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang kadang-kadang aku nak cakap pun payah kan. Bila sebut bab hudud, dia kata hudud biar dululah sebab matlamat kita Putrajaya. Ada orang cakap macam tu. Ya, kita kena ingat Syekh, tak nafi benda tu penting juga. Tapi kalau kita dah mula anggap mudah dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, dibimbangi Allah tak beri kemenangan kepada kita. Tuan-tuan ingat tak 80-an macam mana kita punya kuat tarbiyah. Walaupun aku masa tu budak-budak lagi, tapi kita nampak kekuatan tarbiyah tahun 80-an. Kan? Dulu kita mana reti tepuk tangan, kita takbir saja Syekh. Sekarang tepuk tangan dengan takbir, aku rasa kuat tepuk tangan lagi. Nak takbir malu-malu sekarang ni. Dah berat nanang orang Ganu kata. Kan? Dulu cakap tak macam sekarang. Dulu cakap memang matlamat kita memang nak tegak hukum hakam Allah. Sekarang kita pun cakap dah putar-putar, kona baring kona balik, aku memang masuk gaung aja. Silap kona tuan-tuan. Korang faham tak cerita aku ni? Ke kau dah nampak kambing kat belakang tu? Kita punya perjuangan bukan kambing tuan-tuan. Perjuangan kita ialah perjuangan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak khabar peperangan Hunain, ada satu ibrah yang paling penting, tarbiyah kena jaga. Betulkan betul niat saya tuan-tuan perjuangan Islam. Ya, rujukan kita ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan ulama-ulama yang yakinlah insya-Allah yang Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya'i, ulama pewaris Nabi. Kalau Nabi dah bagi pengiktirafan macam tu, kita yang cap ayam ni takkan nak tolak ulama pula. Nabi sendiri kata al-ulama'u warasatul anbiya'i, ulama pewaris Nabi. Wajib kita ikut pesanan Nabi SAW. Okey tuan-tuan, saya pun nak habiskan cerita ni sebab saya nampak suasana yang tak berapa aman dekat belakang tu, macam ada FRU datang tuan-tuan. Bila habis perang Hunain, Nabi SAW
Yang kat belakang tu, dah lah korang tak dengar kuliah, yang kau memekak buat apa? Oi, yang kat belakang tu, kalau ia pun tak nak dengar kuliah, jangan bising macam budak-budak korang ni. Kambing tu tak larinya. Jaga adab. Kita duduk dalam majlis ilmu, potong kambing dengan tangan bukan dengan mulut. Itu mengunyah orang panggil. Okey jangan marah-marah nanti tak dapat kambing pula aku nanti. Okey, habis perang Hunain tuan-tuan, Nabi SAW dapat harta rampasan yang cukup banyak. Tiba-tiba harta rampasan yang banyak, unta, kambing, lembu dan sebagainya, Nabi bagikan kepada 2,000 yang baru masuk Islam ni. 10,000 sahabat Nabi menganga tak dapat benda. Lalu orang-orang Al-Ansar, 10,000 Al-Muhajirun sedih. Mula ada di kalangan sahabat yang kata Nabi dah utamakan kroni, Nabi utamakan orang Mekah, Nabi tak ingat dah kat kita. Ada sahabat cakap macam tu, sedih. Kita berjuang punya lama. Lalu perkataan ni sampai ke telinga Nabi SAW. Apa Nabi kata? Aku dengar ada di kalangan kamu yang marah pada aku. Aku nak tanya kamu satu soalan, jawab soalan aku. Nabi kata, bukankah ketika aku datang ke Madinah tak ada orang yang membenarkan aku, tetapi kamu yang membenarkan aku? Betul ke tidak? Nabi kata. Orang Muhajirun kata, bala ya Rasulullah. Orang Al-Ansar kata, ya ya Rasulullah, kami yang membenarkan kau. Bukankah ketika aku datang ke Madinah, aku tidak ada apa-apa, aku tidak ada rumah, aku tidak ada tempat tinggal, kamu yang beri tempat kepada aku? Bukankah begitu? Betul ya Rasulullah. Ketika aku sampai ke Madinah, kamu bergaduh antara Aus dan Khazraj. Bukankah Allah menyatukan hati kamu di atas Islam? Betul ya Rasulullah. Nabi ungkit cerita lama, mengenangkan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam, bukan nikmat harta rampasan tuan-tuan. Tu nak kabarnya. Yang Nabi bagi 10 ekor seorang, 20 ekor seorang, kambing lemcop, kambing golek, semua tu Nabi bagi, itu tak ada nilai. Yang nilai sebenarnya ialah Allah dan Rasul. Maka Nabi tegur sahabat, Nabi ingatkan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Nabi kata, adakah kamu tidak redha orang lain bawa balik unta, bawa balik lembu, bawa balik kambing, dan kamu akan bawa balik ke Madinah aku, Rasulullah SAW. Maka ketika itu para sahabat mengalirkan air mata. Sahabat mula-mula dah tak sedap hati. Bila Nabi dah menang dekat Mekah, sahabat ingat Nabi akan tinggalkan sahabat di Madinah, Nabi akan duduk dekat Mekah. Tak. Nabi kata apa? Lau salakan nas wadiyan wa salakal ansar wadiyan akhara la salaktu wadiyal ansar. Nabi kata, kalau ada dua golongan manusia, satu golongan ikut jalan yang lain, dan orang-orang Al-Ansar ikut jalan yang lain, la salaktu wadiyal ansar, aku akan ikut jalan-jalan orang-orang Al-Ansar. Nabi sebut lagi, hubbul ansari minal iman, sayangkan orang-orang Al-Ansar daripada keimanan. Jadi tuan-tuan, akhirnya orang-orang Al-Ansar faham dan mereka redha, walaupun mereka tak dapat satu sen pun, tetapi dia dapat keredaan Allah dan Rasulnya. Itulah matlamat perjuangan kita dari dulu, kini, forever and ever, and Batman forever tuan-tuan. Matlamat perjuangan kita hanyalah keredaan Allah dan Rasul. Setuju ke tak setuju? Bukan matlamat perjuangan kita kalau kita menang nak projek ke nak tender, tu bukan kerja jemaah kita, bukan kerja kita. Kalau dapat tu rezeki kau, tapi kalau tak dapat, kau jangan nak marah, kau jangan nak berasa hati. Ingat tuan-tuan, benda projek dunia tak ada benda kalau nak dibanding dengan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih hebat, lebih utama daripada kemewahan dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, dan Nabi SAW kemudian kembali ke Al-Madinatul Munawwarah bersama dengan orang-orang Al-Ansar, sehinggalah Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Begitulah secara ringkasnya perjuangan Nabi SAW yang mesti, yang wajib saya, tuan-tuan, akak-akak faham betul-betul. Perjuangan Islam ni semata-mata kita dapat keredaan Allah. Bila kita mati besok, Allah kata ke kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan kau, radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah redha kepada kamu dan kamu redha kepada Allah,
fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Itulah matlamat perjuangan Islam yang kita ikut selama ni. Sekadar tu dulu, dan Nana minta ribuan kemaafan sempena Aidul Fitri Al-Mubarak, dengan pengharapan yang bergunung pada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan insya-Allah Allah Taala memberikan kemenangan kepada Parti Islam se-Malaysia dan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang ke-13 ni, insya-Allah. Dan insya-Allah dengan kemenangan Islam ini, kita akan melihat bagaimana cantik dan indahnya hukum hakam Allah dilaksanakan, insya-Allah. Sekian dulu, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir, Allah takbir, Allah takbir, Allah walillahil hamd.